Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, saya jemput semua duduk. Alhamdulillah, tepukan gemuruh untuk semua. Berbalik kepada sesi perbincangan kita. Kan dah renew. Dia macam kalau kita lesen kereta pun, limit berapa? Setahun. Limit 2 tahun. Kalau pasport pun, kita pergi luar negara, 5 tahun. Lepas tu kena renew. Kalau kita pergi luar negara, tiba-tiba orang tanya, rakyat mana ni? Nak cakap rakyat Malaysia tapi rukun negara 10 tahun lepas last kita cakap. Patut tak? Tak patut, tak patut. Okey. Baiklah. Diberi tajuk kepada saya, Rukun Negara Pemangkin Negara Maju. Pada takrifan hadirin sekalian. Ramai betul yang meninggalkan majlis. Sedih saya. Baru tak start ni, sebut semangat patriotik tu tinggi. Okey, nanti kita minta sahabat-sahabat yang keluar ni panggil kawan-kawan masuk balik dewan. Okey, selingan. Okey, saya nak tanya, apa takrifan anda mengenai negara maju tu? Kita bergerak ke hadapan kan? Kita mengingati sejarah supaya kita tak mengulangi dia. Dalam era dan dalam langkah kita mara ke hadapan, ke arah membentuk negara maju. Sedar tak sedar, ramai yang tak faham negara maju tu macam mana. Nak buat bangunan tinggi. Kita dah ada menara tinggi-tinggi banyak. Kita nak apa lagi? Pengangkutan mudah. Kita dah ada train lah, kita ada bus lah, kita ada macam-macam. Even everyone can fly, Asia. Okay, contoh selingan, kan? Ini semua Malaysia dah ada. Ini semua kemakmuran, kemajuan, kecanggihan Malaysia yang kita ada. Perlu tak kita bersyukur? Perlu kan? Jadi saya nak cakap kat sini, apa itu negara maju? Kerajaan telah menggagaskan. Yang pertama oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Wawasan 2020. Kita hampiri Wawasan 2020 dalam masa 3 tahun lagi. Namun pada itu, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak ketinggalan dalam meletakkan sasaran kita jauh lagi ke hadapan. Takkan nak tunggu 2020 baru kita nak buat apa pula lepas ni? Oh, dah cukup 2020, dah majulah kot. Tidak. Kita sebagai seorang yang bersedia, generasi pelapis pemimpin masa hadapan, kita kena buat apa? Kita contohi macam mana pemimpin-pemimpin kita sekarang meletakkan sasaran jauh 30 tahun ke hadapan lagi, iaitu transformasi negara 2050, dikenali sebagai TN50. Dalam TN50 itu baru-baru ini kita mendengar banyak aspirasi daripada anak muda, kan? Jadi itulah pentingnya semangat dan kesungguhan kita generasi pelapis pemimpin masa hadapan. Okey, baiklah. Kita dah baca ikrar kan tadi. Lepas tu saya nak share lah sikit, kongsi sikit. Apa yang ada dalam ikrar kita tu? Masa saya berapa minit lagi? Macam dah nak habis je. Okey, 4 minit lagi. Boleh ke ni? Okey, kita lihat sikit sejarah penubuhan pembentukan rukun negara. Ini fakta. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita kena tahulah. Rukun negara ni sebenarnya telah diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada tahun 1970 pada tanggal 31 Ogos 1970, iaitu 13 tahun selepas kemerdekaan negara 1957. Di mana diperkenalkan rukun negara ini memiliki 5 prinsip. Prinsip yang kita sama-sama laungkan ikrar sebentar tadi. Itulah prinsip yang kita pegang. Daripada dulu sampai sekarang. Berapa tahun dah?
1970, 2017. Dah 47 tahun. Kita pegang prinsip yang sama. Rakyat Malaysia sekarang ada berapa orang? Hampir 32.5 juta orang. Tak termasuk rakyat negara lain yang kerja kat sini. 32 juta tu, semua orang pegang kepada prinsip rukun negara yang ada 5 ni. Pergilah luar negara ke, belajar luar negara. Pergilah mana? Berbakti kepada melalui ketenteraan ke negara lain. Naiklah Gunung Everest. Bila orang tanya, kita berpegang pada 5 prinsip utama. Tunjang yang menyatukan kita warga negara Malaysia. Baiklah, yang pertama. Sebenarnya saya nak sentuh ke semua prinsip. Tapi disebabkan kesuntukan masa, saya tertarik untuk kongsikan kepada anda apa itu pendapat saya. Apa kata saya mengenai prinsip rukun negara yang kedua. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagaimana kita sedia maklum, wajib ambil tahu. Saya tekan kat sini. Di mana Malaysia kita mengamalkan konsep institusi raja berperlembagaan. Siapa yang tahu dan sejauh mana rakyat Malaysia yang tahu? Apa tu raja berperlembagaan? Takkan just tengok perarakan, pertabalan, kemudian bila hari raya je baru nampak tahu raja ni ketua agama Islam. Sedar tak sedar, sebenarnya besarnya kuasa raja ni, di mana peranan raja kita sekarang ni, di mana kita ada 9 orang raja daripada negeri-negeri Melayu, kemudian kita gabung jadi Malaysia, kesemua 14 buah negeri di Malaysia bergabung di bawah naungan seorang yang di-Pertuan Agong. Yang sekarang ni adalah yang di-Pertuan Agong yang ke-15, Kebawaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad ke-5. Kan? Baru-baru ni ditabalkan. So kita dah ada 15 orang yang di-Pertuan Agong memacu pemerintahan negara kita. Jadi sejauh mana kita faham? Kita faham tak? Raja ni peranan dia sebagai apa? Peranan terbesar dia sebagai payung kedaulatan negara. Di mana baginda lah yang memelihara kedaulatan. Baginda memberi naungan saksama kepada seluruh rakyat. Meskipun mewakili bangsa Melayu, tapi peranan mereka, baginda-baginda sultan dan raja, adalah untuk memayungi rakyat, menjaga keadilan, memberi kesaksamaan dalam hak-hak setiap warga negara kita ni. Alhamdulillah, kita dah 60 tahun, 15 orang yang di-Pertuan Agong memerintah negara. Namun, kita dapat lihat tak ada sikit pun isu perpaduan yang terganggu. Alhamdulillah. Kita mampu lagi terus hidup dan kita berdoa. Kita bersyukur dan kita berdoa. Mudah-mudahan sehingga sampai bila-bila ke sejuta tahun kemerdekaan Malaysia, kita masih memelihara kedaulatan negara, keamanan sejagat dan kemakmuran ekonomi. Seterusnya saya nak kongsi sikit dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang terdiri daripada 192 negara anggota. Hanya 43 buah negara di dunia yang masih mengamalkan konsep institusi beraja. Di rantau Asia Tenggara kita ni, di rantau ASEAN, kan? Di rantau ASEAN kita ni, rantau kita ni, dulu rantau kita ni dikenali sebagai rantau Melayu. Rantau Melayu, rantau Nusantara. Di mana kebanyakan negara di rantau ini memiliki raja. Sayang sekali, sayang 1000 kali sayang. Daripada 11 negara ASEAN, cuma 4 yang tinggal masih memiliki raja. Pertama, negara Malaysia sendiri, satu-satunya negara yang mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Ketiga adalah negara Thailand. Yang keempat adalah negara Kemboja. Nampak tak? Dalam 11 negara ASEAN, saya kongsikan 2 buah negara. Macam mana institusi raja itu hilang kuasa. Pertama saya kongsikan di Filipina. Macam mana selepas penjajahan Inggeris, Filipina dijajah oleh siapa? Kalau tahu, kalau ingat sejarah, Filipina telah dijajah oleh Perancis.
Okey, selepas penjajahan tu berlaku rombakan pemerintahan dan pentadbiran negara Filipina, akhir sekali hilang kuasa Kesultanan Filipina. Yang kedua adalah negara Indonesia. Tak jauh, kongsi budaya yang sama, memiliki makanan dan percakapan yang sama, bahasa yang sama, tapi mereka sudah hilang institusi beraja mereka itu. Mereka tak dapat lagi bangga, saya orang Melayu, saya orang Indonesia. Mereka claim diri mereka adalah bangsa Indonesia. Even Chinese di sana pun kita belajarkan, kawan-kawan kita dari Indonesia, mereka bukan bangsa Melayu, mereka Cina. Tapi disebabkan dasar di kerajaan Indonesia, mereka mewajibkan pertuturan itu harus berbahasa Indon. Dan budaya itu harus Indonesia. Nama harus letakkan macam contoh Hermanto, kan? Bukan Aimantino, Aimantino tu lain. Bunyi macam Indon-Indon juga kan, ada O di belakang tu kan. Itulah, kita tengok macam ni Indonesia pun dijajah Belanda. Akhirnya negara yang besar itu pun hilang kuasa institusi beraja. Jadi kita ambil iktibar pada itu. Mana slide saya? Slide saya. Okey, seterusnya itu yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Saya nak bagi last lah. Untuk kelima-lima prinsip ni saya rangkumkan dua prinsip itu sekali, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Di mana sebagai rakyat Malaysia kita harus memahami dan mengetahui, at least kita ambil maklum berapa fasal, berapa perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Banyak soalan saya ni kan. Tak apalah, saya cerita je lah kan. Refresh balik sejarah, bukanlah kita kelas sejarah hari ni, tapi ambil maklum. Mahasiswa harus ambil maklum. Kalau bukan kita yang jaga, bukan kita yang ambil maklum pasal negara kita, siapa lagi nak ambil maklum? Imigran yang bekerja di sini ke nak ambil maklum? Mereka cuma nak bekerja, sara hidup dan mereka hantar duit pulang. Siapa yang nak jaga negara kita? Siapa yang nak bangunkan negara kita? Siapa nak pelihara kedaulatan kita kalau bukan kita sendiri? Jadi perlembagaan kita ni harus dipelihara. Di mana perlembagaan kita ini mengandungi 131 perkara yang sudah merangkumi, meliputi semua aspek kehidupan dan hak-hak kita sebagai warga negara. Peranan perlembagaan adalah untuk menjamin keamanan negara. Rakyat dapat jaminan undang-undang. Ini perlu. Rakyat dapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur diskriminasi dalam kalangan masyarakat majmuk. Nampak, telah termaktub dalam perlembagaan. Takkan wujud diskriminasi antara kaum yang mana diketuai oleh pemerintahan yang di-Pertuan Agong. Baginda memelihara dan seluruh rakyat harus faham. Ini yang kita kata kena faham perlembagaan. Takkan ada diskriminasi dalam perlembagaan kita. Di mana undang-undang kita kuat-kuasakan. Kebebasan bersuara itu sejauh mana nak bebas? Senang-senang hati nak kritik. Even kita nak kritik mak kita pun kita rasa salah kan? Boleh ke kita kutuk mak kita? Tak boleh kan? Itu mak yang hampir dengan kita. Ini pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang berjasa kepada negara. Wajarkah kita kutuk? Kita kritik? Kita perlu sedar dalam kebebasan kita bersuara, kita ada undang-undang kita. Saya beri contoh. Kemudian kita ada apa lagi? Undang-undang apa lagi? Undang-undang ni semua dekat dengan kita. Undang-undang jalan raya lah saya ambil, kan? Kalau berani sangat, cubalah langgar lampu isyarat tu. Cubalah kalau roadblock tu kan. Polis berhenti. Pup, kita lalu. Laju, tak kisah. Kau tak kena baling dengan cota dia. Kau tak kena ligan dengan motor polis dia. Kena kan? Semua itu adalah undang-undang ni dikuat-kuasakan untuk mendisiplinkan kita. Di mana dengan undang-undang juga dia akan memberikan memberikan keadilan sejagat. Di mana siapa yang bersalah, yang menzalimi satu sama lain harus dihukum. Kalau tak ada undang-undang ni, kau bunuhlah orang sebelah kau. Tak ada siapa kisah, tak ada peraturan. Kan? Kau curilah barang, tak ada polis pun nak tangkap. Nampak tak? Kepentingan undang-undang ini mendisiplinkan rakyat, mendisiplinkan kita, memupuk kesedaran bahawa kehidupan ini harus saling menjaga.
harus saling kita kena pelihara. Jangan wujudnya kezaliman, kerosakan, huru-hara, kan? Nampak tak? Okey. Kalau untuk poin saya panjang ni. Tapi masa habis lah. Moderator duk tepuk saya kat tepi. Okey, saya nak cakap lah. Cabaran kita dalam memperkasakan undang-undang dan memelihara perlembagaan ini menjadi sangat sukar. Sukarnya di mana sahabat? Sukarnya di mana mahasiswa? Sukarnya bila mana kita sebagai rakyat Malaysia suka sangat. Kita ni tangan tu tak lekang daripada phone. Kan? Tak kisahlah phone tu buat baikkan ke, sebar maklumat ke, ataupun buat perkara-perkara yang tak diini ke, yang tak sepatutnya. Tapi phone tu paling dekat dengan kita. Kita terlampau bebas untuk menyatakan apa yang terpendam dalam hati. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa, lebih-lebih lagi golongan muda, sebelum kita bercakap itu harus kita dapatkan maklumat yang sahih. Harus kita kaji terlebih dahulu. Harus kita faham. Saya suka untuk saya pegang kata-kata sahabat saya. Semalam saya bersembang dengan dia. Dia kata, saya cakap bahasa kami bersembang lah kan. Aku ni kan, kalau aku tak tahu pasal satu-satu benda, aku takkan cakap pasal benda tu. Kan? Betul tak? Logik tak dia kata benda tu? Ada tak hak kita nak cakap pasal something yang kita tak tahu? Yang kita tak tahu? Tak ada kan? Jadi langsung kita jangan sekali-kali, kalau bukan bidang kita, bukan bidang kuasa kita, kita tak arif pun dalam benda tu, dalam perkara tu. Jangan kita beri apa-apa kata-kata atau cemuhan, kritikan, melainkan, dia ada melainkan dalam menyatakan hasrat dan pandangan, melainkan kita ada solusi yang kita yakin. Solusi kita itu bakal membantu sesuatu permasalahan ke arah penyelesaian yang lebih baik. Okey. Ada lagi, minta maaf. Okeylah, last lah. Rumusan rukun negara. Semangat, bukan senang. Last saya cakap depan awak pun masa minggu suara kenal kan. Minta maaf. Okey, last lah rumusan saya untuk pusingan ni, saya nak tekankan dua kepentingan di sini. Di mana rukun negara, pertama, apa objektif, apa matlamat rukun negara ni diadakan? Adalah untuk mencapai perpaduan kaum yang lebih erat. Nampak tak? Yang pegang phone tu boleh tulis dalam Facebook. Peranan rukun negara ni untuk membentuk masyarakat majmuk ke arah satu masyarakat yang perpaduannya lebih erat. Bolehlah tweet ke Facebook ke, tag nama saya, nanti saya like. Okey, itu untuk kepentingan rukun negara. Ia mengubah mentaliti dan membentuk jati diri kita. Di mana kita akan lebih dikenali sebagai rakyat Malaysia, iaitu Malaysian. It's not about people know us as a single race. Orang tak kenal saya sebagai Melayu. Tak. Orang kenal saya Cina. Bukan, mix. Macam tu contohnya lah, kan. So orang takkan kenal kita sebagai bangsa kita. Di mana makanan pun kita kongsi, budaya pun kita kongsi kan. Orang akan kenal kita sebagai Malaysian, pergi luar negara. Nampak je Indian, tapi pakai baju kurung. Orang tanya, Ayun, orang akan kenal kita terus. Do you Malaysian? Of course, dia akan bangga, dia sebagai warga negara. Okey, yang pertama untuk mencapai perpaduan lebih erat. Yang kedua adalah membina masyarakat yang progresif. Bertepatan dengan tajuk saya, Rukun Negara Pemangkin Negara Maju. Iaitu kita dalam usaha membina masyarakat yang progresif. Kalau nak bina masyarakat ni, kata orang, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Rebung tu siapa kalau bukan kita? Rebung tu siapa kalau bukan kita mahasiswa-mahasiswi dalam dewan ni? Nampak tak peranan kita? Besar kan? Besar tanggungjawab kita. Macam mana kita dah diberi pelbagai kelebihan, insentif dalam pendidikan negara. Dapat pendidikan percuma daripada sekolah rendah sampai menengah, masuk matrik dapat allowance. Kan? Ada negara lain bagi? Tak ada. Kita dapat sampai 90% diskaun untuk pengajian di universiti. Syukur tak kita?
Tak ada negara lain yang dapat memberikan kemewahan sebegitu melainkan negara kita Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai mahasiswa yang belajar dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang bisnes, ke mana hala tuju kita selepas ni? Fikir-fikirkan, dan saranan saya, ayo kita sama-sama kembali berbakti kepada negara. Jangan tanya, apa tadi? Jangan tanya apa yang negara telah bagi kepada awak. Awak tanya diri awak apa yang awak cuba untuk sumbang kepada negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hakim. Tu dia panjang lebar bersemangat, petah berbicara. Al-maklumlah ikon kepimpinan. Inilah hasil mahasiswa UNIMAP. Kita beri tepukan sekali lagi. Okey. Sekarang kita akan pergi ke sebelah kiri saya, Saudara Jason. Kita akan bercakap tentang perpaduan. Itu tajuk yang diberikan kepada panel kita seterusnya. Tanpa membuang masa, kita terus serahkan kepada Saudara Jason. Silakan. Ya, terima kasih kepada Tuan Moderator. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia, salam negaraku Malaysia. Tajuk yang saya akan bentangkan hari ini ialah perpaduan kaum tunjang kestabilan negara. So, pendek kata perpaduan. So, apa yang saya tahu, perpaduan yang pertama di Malaysia ialah sebelum merdeka. Sebelum pembentukan merdeka, ada satu sekumpulan pemimpin yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Mereka menyuarakan pendapat rakyat tanah Melayu masa itu untuk mendapat kemerdekaan daripada pihak British. So, pihak British telah menggunakan satu syarat, iaitu kontrak sosial. Ada orang tahu tak itu kontrak sosial itu apa? Kecuali Muga, sebab Muga dapat A+ kan. Ada lagi A+ tak dan tahu apa itu kontrak sosial? A+ lah. Apa itu kontrak sosial tahu tak? Okay, saya jawab sendiri. Okay. So, kontrak sosial tu dia ada 5 elemen yang penting. Yang pertama sekali ialah raja berlebaran. Yang tadi Saudara Hakim yang mention tadi. Yang kedua ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ketiga, agama Islam sebagai agama Malaysia, agama rasmi Malaysia. Dan yang lain, dan seperti hak-hak warga negara untuk menjadi warga negara Malaysia. So, pemimpin-pemimpin daripada Melayu, Cina dan India, mereka setelah mendandangi persetujuan untuk memastikan mereka mematuhi persetujuan yang tidak dipersetujui. Sebelum saya teruskan kepada saya punya bicara, saya nak bertanya satu lagi soalan. Tahukah anda Isnin ni ialah hari apa? Ada apa peristiwa tak? Isnin ni. Apa? Hari Guru. Macam mana pula dengan besok? Besok ada hari apa? Hari Ibu. Hari ni? Ada siapa tahu tak hari ni hari apa? Ya, 13 Mei. Rusuhan kaum. So, sebenarnya rusuhan kaum ni, kita jangan cuba untuk elakkan daripada membincangkan soalan, membincangkan strategi ini. Tapi kita kena menjadikan satu pengajaran dan mengelakkan kita mengulangi perkara sebegini di masa hadapan. So, kita kena mempelajari sejarah, selepas tu kita kena menyamai dalam kehidupan seharian. Tahukah anda rukun negara telah diperkenalkan pada 1970 selepas strategi perdarahan ni oleh kita punya parlimen. So kita mestilah memegang amanah kita sebagai rakyat Malaysia untuk melaksanakan lima prinsip-prinsip utama itu yang telah dibicara oleh Saudara Hakim.
iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. So, seterusnya, Perdana Menteri yang keenam, iaitu Datuk Seri Najib, telah memperkenalkan lagi gagasan Satu Malaysia untuk memantapkan lagi perpaduan di antara satu sama lain. So dalam tu, kita apa yang saya dapat ialah, walaupun kita different races, kita different kaum, tapi kita kenalah ingat kita ialah anak Malaysia. Kita kena pegang integriti kita sebagai anak Malaysia. Okay. Akhirnya sekali, saya ingin memohon hadirin sekalian untuk cuba mempertahankan mara Malaysia dalam peringkat antarabangsa. Jangan sesekali menghebarkan sesuatu yang tidak benar di dalam media sosial. Sebab perbuatan ini ialah amanah dan tanggungjawab kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Jason. Membicarakan tentang perpaduan ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam membangunkan negara, mempertahankan kedaulatan negara. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, pernah berkata, a house divided among itself cannot stand. Bermakna kita tidak, kalau berpecah-pecah belah dalam satu rumah sendiri, kita tidak boleh maju. Kita akan jatuh. Kalau pepatah Melayu kata macam mana, hak lidi tu, satu lidi, bersatu teguh. Bercerai kita roboh. Cerai kahwin lagi tu panjang cerita tu. Forum lain tu. Okey, terima kasih Saudara Jason. Saya pergi kepada Saudari Muga pula. Saudari Muga akan membicarakan tentang sumbangan generasi Y. Golongan muda ini backbone, tulang belakang negara. Silakan saudari. Okey, kita jumpa lagi sekali. Selamat sejahtera kepada semua. Topik pada hari ini untuk saya ialah sumbangan generasi Y kepada negara kita. Sumbangan bermaksud memberi atau sokongan. Generasi Y merupakan students yang ataupun anak muda dalam kategori yang lahir pada tahun 1977 hingga 1997. So sekarang sumbangan saya sebagai seorang student, sebagai seorang anak kepada parents saya, lagi sekarang sedang holding as a position as MPP UNIMED. So sebelum saya bicarakan poin-poin saya nak cakap satu benda, iaitu bekas Presiden Amerika Syarikat John F. Kennedy pernah berkata, ask not what your country have done for you, ask what you can do for your country. So poin saya yang pertama, dari segi sumbangan generasi Y, dari segi pendidikan, best brain must contribute to the country. Pada masa kini, almost everybody ada tahap pelajaran sampai SPM. So kadar buta huruf di country kita dah kurang, saya rasa, betul kan? Betul. So mahasiswa pada masa kini perlu ada critical thinking so that untuk mengeluarkan idea baru untuk memantapkan lagi teknologi kita. Sekiranya teknologi negara kita tercanggih ataupun terbaik, tak ada orang yang akan masuk campur dalam hal negara kita, kan? Betul tak? So, tetapi generasi Y sekarang ni dah banyak mengadu, dah banyak mempersoalkan kenapa macam ni, kenapa macam tu, kenapa bukan macam ni, kenapa tak cara macam tu, kan? So, but it's all up to you. You are the next generation yang akan, not only you, even me, we are the next generation to bring this country up. So, internet perlu digunakan untuk mempelajari sesuatu yang baru, bukannya menyebarkan sesuatu yang buruk. Sumbangan pelajar yang melanjutkan pelajaran.
Okay, as we can see selepas SPM ke STPM ke ramai pelajar keluar negara untuk melanjutkan pelajaran mereka. Ada yang keluar ke US, ada yang keluar ke Australia. Tetapi what they always do a mistake there where they get a job there and they settle down there and they migrate there. That one is not a good way. You as a Malaysian mesti obviously you want to get an experience, you want to see how's the education style in other country. Yes, I won't say that's wrong, but you have to come back to your country one day. You have to like contribute what you have, what kind of experience that you had in that country, you have to give to the next generation. You have to share to your next generation. Seperti pengalaman bekerja, kalau ada orang yang ada orang pergi belajar kat Jepun, mereka boleh datang balik ke Malaysia dan share their skills how to improve our technology in Malaysia. Contohnya yang saya dapat cari ialah Dr. Abdul Kadir Khan yang merupakan nuclear scientist based Pakistan. Beliau pergi ke Amerika Syarikat ataupun Europe, kalau tak silap saya, untuk mempelajari tentang nuklear. Tapi beliau datang balik ke Pakistan and he used his skills by in a good way. Nuclear, it's not that it's you have to take it in a negative way, but you can also take it in a good way where you learn something where not every country get the chance. My next example will be Dr. Abdul Kalam, based India. And my next point will be sukan. Saya merupakan MPP Esko Sukan. Obviously, I will support my sports, right? Okay, kat sini what I can see very obviously last year, sukan a few years back, Sukan Olympic, is that sukan Temasyak Paralimpik Rio. Malaysia dapat berapa emas ya? Okey, Paralimpik Rio, Malaysia melakar sejarah menangi 2 emas. Pingat emas pertama dimenangi oleh Muhammad Rizwan dalam acara 100 meter TNT 36. Pingat emas kedua dibenangi oleh Muhammad Ziyad dengan rekod baru dunia dalam acara lontar peluru. But right now, I want to say that why we can't do anything like what they did. They are not a normal person, but we are the normal person. But we never do anything that can contribute to the country as what they did. They mengharumkan nama negara kita di persada global. Apa yang kita nak buat? We are just like generation. Why we go for class, we come back after class, we eat, we sleep, we layan movie Korea. Macam-macam tu je. Tapi we never think about our future after finish our studies. What we gonna do next? What contribution we can give to the country? For now, as for me, PTPTN tolong saya untuk melanjutkan pelajaran. It's a good thing that the kerajaan is doing. But what I have to give back as they help me to melanjutkan pelajaran saya. So, mahasiswa pada masa kini tidak begitu aktif. Contohnya, I can prove it is that today night I'm doing a competition as I'm the MVP Esko Sukan, which is Let's Bowling competition. Saya nak 22 kumpulan tapi sekarang saya just ada 17 kumpulan. So it shows that most of the students right now tak suka bersukan. Kurang bersukan. So I feel I want to promote a bit lah. Bowling come today night to Kanga U-Ball so that you all can join and play with all of us. Boleh main lagi, join lagi. So let's all of us be together and come up with something unique and creative which brings benefit to our country.
Okay, my next point I'm going to say about volunteerism. You'll be thinking, okay, I'm just 21, I'm just 22. What kind of contribution I can give as I don't know, I don't have money, I'm not earning anything, right? So why not you do sumbangan melalui volunteerism? Obviously, if you want to do something for other people, you need money. But as for me, in my life, I have done 2 projects. Not exactly me, but I have involved in 2 projects. Since I was in first year, right now I'm in third year. My first project will be Oli Peruwam, which is a Indian Society project kebajikan kepada student sekolah rendah SJKT. We have organized it for 3 years. We have started in 2014, if I'm not mistaken, 2014. It's like we as a team, 80 of us or 70 of us, we go to Kedah, we find scholar SJKT, we go there, we see what they need. Obviously, we don't have money, so it's a long project where it's almost like 7-8 months project, where we go and ask sponsors from everybody in Malaysia. So like last year, we did Oli Peruwam 3.0. We got the sponsors almost like 13,000. So we contribute it to 4 schools in Kedah, SJKT. As like we went there, we painted the school, we bought what they want, the chairs, the tables and all that. We did mural, even though in 3 days time, we did all this in 3 days time. Friday, Saturday, Sunday. That's what we always do. My next, like last month, I did a project. Like that, Oli Peruwam is for the Indian students, primary school students. My last month project was, the name of the project is We Raise by Lifting the Needed Ones. My last month was in Kuala Perlis, is for students anak yatim, sebanyak 30 orang. So my crew, which is me, myself, and 15 of us daripada community MSAE, which is a Malaysian Society of Agriculture Engineering of student chapter. So total of 16 of us, we went to Kuala Perlis. We asked for donation from our place, which is Perlis. Then we went to Kuala Perlis. We spent time with them, 30 of anak yatim. Then we gave our experience. We made them to feel how if they have a brother, how it will be feeling. If they have a sister, how it feels. All that. So all the 30 of them are Malays. So what I can say is that you should not see, oh, you are an Indian, I should only help for an Indian. Oh, you are a Malay, I should only help the Malay. It's not like that. See everything as one, satu Malaysia. So you can do contribution in that way. It's all in your hand and it's all your choice whether you want to do it or you don't want to do it. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Muga. Kita ada satu lagi panel yang terakhir untuk membicarakan tentang cabaran media sosial, dan selepas panel ini kita akan buka untuk soal jawab. Tanpa membuang masa, terus kepada saudari Aida, silakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP sekali lagi. Okey, sekarang ini saya akan bercakap tentang sesuatu yang sedang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu media sosial yang sangat dekat yang sedang anda gunakan sekarang ni. Okey, apa itu media sosial? Media sosial ni secara sastranya lah merupakan satu medium interaksi atau media online yang menggunakan internet. Ianya satu medium yang membolehkan pengguna bersosial, sharing ideas dan sebagainya. Dan secara jujurnya lah, saya rasa hampir keseluruhan rakyat Malaysia kalau tak gunakan pun tahu menggunakan media sosial. Dan secara jujurnya lah, Tok dengan Wan saya dekat kampung Binjai Hutan Haji tu pun ada WhatsApp dah. Baru tadi dia WhatsApp saya tanya, Cik Kak bila nak balik? Tanya saya. Lepas tu
mak saya pun baru-baru ni minggu lepas dia baru buat Instagram, dia follow saya. Saya tengok alamak nak confirm ke tak confirm ni mak saya follow Instagram. Lepas tu confirm je lah, biar je lah mak saya tahu saya buat apa dekat Instagram tu kan. Okay, bila cakap pasal media sosial ni saya sebutlah sikit positif ataupun kebaikan media sosial ni. Media sosial ni penyebaran ni adalah cepat. Contohnya macam sekarang ni kita tengah berforum, kita boleh buat live, orang boleh tahu apa yang tengah berlaku di sini dengan bantuan media sosial. Dan siapa-siapa nak buat iklan boleh guna media sosial dan dia ada saluran dia yang kadang-kadang kita boleh promote kita punya produk free of charge. Dan media sosial merupakan medium penyampaian. Sekarang ni lecturer tak ada bagi hard copy dah nota, kita bagi soft copy. Saya upload dekat Facebook, kamu download sendiri. Macam tu sekarang ni. Okey, tapi bila kita cakap pasal makin maju negara kita, makin banyak penggunaan media sosialnya, kita kena fikir apa cabaran media sosial di negara kita dan saya bahagikan cabaran masa kini dan implikasinya di masa hadapan. Okey, cabaran media sosial masa kini saya boleh katakan media sosial masa kini ianya adalah terlalu luas. Media sosial ni dia macam tak ada boundaries, tak ada sempadan. Bila kita tak ada sempadan, maka wujudlah pahlawan-pahlawan yang wujud melalui papan kekunci. Sekarang ni orang kalau nak lawan ataupun nak perang dekat alam cyber, tak payahlah pakai pistol, tak payah pakai pedang, kita pakai keyboard. Kita guna keyboard pun dah boleh tembak orang dah. Kita pakai keyboard je dah boleh tumpaskan orang dah. Tu cabaran ni media sosial ni. Okey, seterusnya. Bila ada media sosial, adanya keyboard warriors, akan berlaku pencampuran maklumat. Pencampuran maklumat ni saya bagi contoh, siapa ingat insiden di mana ada satu aksiden kereta antara uncle Cina dan juga seorang wanita berbangsa Melayu. Dia sebenarnya aksiden biasa je. Tapi orang kita dia capatikan maklumat tu, dia roti canaikan maklumat tu, dia nasi lemakkan, dia cakuitiaukan maklumat tu, menjadikan benda tu satu sensitiviti perkauman. Dia wujudkan berita aksiden tu sebenarnya aksiden biasa je, tapi jadi isu pasal kaum. Padahal tak ada benda pun. Kalau macam Melayu gaduh aksiden dengan Melayu, benda tu pun kadang-kadang berlaku juga kan, keluarkan apa steering lock kan. Tapi sebabkan benda tu berlaku, ada di tokok tambah, maka benda tu jadi makin apa orang sebut marak viral. Okey. Dan cabaran yang seterusnya adalah melalui media sosial ni juga ahli-ahli militan direkrut. Dan sekarang ni kalau saya pernah lah saya pergi program, dia tunjuk pasal Daesh ni punya website, dia punya e-magazine, dia punya akhbar dia, dan saya macam wow, dia memang media Daesh ni dia sangat power media dia. Jadi melalui media sosial ni juga sebenarnya ahli-ahli militan ni direkrut. Dan saya ada juga baca banyaklah berita pasal seorang suami tinggalkan isteri, anak tinggalkan keluarga semata-mata nak pergi berjihad katanya. Saya nak dapat syurga free, jadi saya nak pergi Syria ni. Cakap sebab saya nak join Daesh ni. Daesh ni memperjuangkan daulah Islamiah katanya. Maksudnya rakyat Malaysia ni dimomokkan dengan propaganda bahawa Daesh ni memperjuangkan daulah Islamiah melalui media sosial. Okey, bila kita dah cakap pasal cabaran masa kini lah, saya bagi 3 contoh tadi, 3 poin tadi kan. Kita kena fikir juga pasal cabaran di masa hadapan. Apa akan jadi kalau cabaran masa kini pun kita tak atasi? Jadi sekarang ni saya bagilah satu cadangan tentang cara mengatasi. Okey, good, bad, who knows. Saya pernah tengok satu video tu, dia cerita pasal good or bad, who knows. Sebenarnya perubahan ni berada di tangan kita sendiri. Kita boleh atasi cabaran-cabaran ini dengan mengamalkan konsep tabayun. Siapa tahu tabayun? Saya suka sebut tabayun. Okey. Secara ringkasnya lah, tabayun ni merupakan mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan juga benar. Rasulullah SAW sendiri telah menekankan konsep tabayun ni. Kita pernah ingat cerita di mana Sayyidatina Aisyah pernah difitnah, di mana dia duduk di dalam kereta unta dia tu kan,
kereta unta. Saya tak tahu dah sebut apa, tapi dia difitnah bahawa dia telah dengan seorang lelaki inilah menyebabkan Rasulullah tidak bertegur dengan Sayyidatina Aisyah. Maka lepas daripada itu Rasulullah SAW menekankan konsep tabayun ataupun mencari kejelasan sesuatu berita sebelum kita menyebarkannya. Okey, dan sebenarnya MCMC ataupun SKMM juga telah mengadakan satu inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia kita ni mengamalkan konsep tabayun. Kita ada sebenarnya.my di mana tuan-tuan dan perempuan boleh buka sebenarnya.my, di mana di dalam sebenarnya.my ni diletakkan berita-berita yang benar, berita-berita yang sebetulnya. Betul ke? Macam saya baru tengok tadi dia cakap ada satu berita viral, pekerja KFC pijak ayam ke apa, saya tak ingat. So kita melalui sebenarnya.my tu kita boleh tahu betul ke berita ni, sahih ke tak sahih. Jadi lepas ni kawan-kawan, kalau macam nak tahu berita tu sahih ke tak sahih, cuba buka sebenarnya.my. Okey. Saya rasa saya dah masuk buat kesimpulan dah ni. Okey, secara dasarnya lah, saya rasa pasal media sosial ni terpulanglah kepada diri kita sendiri. Sama ada kita nak guna media sosial tu ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Dan dia terpulanglah kepada kita, kita nak jernihkan atau nak burukkan keadaan. Dan terpulanglah juga kepada kita, kita ni nak guna kita punya finger ni, tip of our fingers ni, nak klik benda baik ke benda buruk. Kita nak jadi keyboard warriors ke kita nak jadi savior. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Aida. Okey, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Bila kita buka televisyen, kita tengok movie, kita tengok iklan semua tu. Contoh, saya ambil satu contoh. Okey, pelakon itu sendiri merokok dan di bawah tu dia ada spesifikasi kata merokok membahayakan kesihatan. Kalau dikatanya membahayakan kesihatan, kenapa yang pelakon itu menunjukkan yang dalam situasi itu merokok? Perlu ke aksi itu, dan apa gunanya dia bagi spesifikasi itu? Nak menunjukkan yang saya nak tanyalah yang kalau nak kata kita memang kita nak mengurangkan gejala sosial. Salah satunya macam merokok, mengambil dadah. Dan kenapa media sosial ni memasukkan aksi-aksi yang merokok, menagih dadah tu dalam media sosial? Tak perlu, orang akan ikut apa yang dia tengok. Dia nampak baru dia nak cuba, apa rasa dia. Okey, mungkin pada pendapat saya lah, pendapat persendirian saya rasa mungkin kalau action tu tidak dibuat, saya cakap tak? Kalau aksi itu tidak dilaksanakan, dia punya reality tu tak ada. Macam saya merupakan pelajar komunikasi media baru dan saya ada subjek video production. Dan saya juga baru-baru ni saya buat PSA, Public Service Announcement, menasihati perokok. Tajuk PSA saya Hembusan Pembunuh. Di mana dekat situ saya punya pelakon, dia macam dekat dalam satu kedai makan, pelakon saya merokok seorang. Dan tiba-tiba dia rasa mata dia gelap. Dan dia tutup mata, dia buka mata dia balik, dia tengok kawan-kawan dia semua dah siap kena kapan. Ada coret-coret darah-darah sikit kat sini. Lepas tu dia tanyalah, korang kenapa? Cakap sebab kau pembunuh kita orang, macam tu kan. Itu PSA saya lah. Tapi mungkin jawapan untuk soalan saudari tadi, saya rasa kerana kalau ikut subjek video production saya lah, dia kalau tak guna elemen aksi tu, reality tu kita tak dapat, tak sampai. Itu pada pendapat persendirian saya lah. Mungkin panel lain kalau ada nak tambah boleh tambah, ataupun tuan moderator sendiri. Terima kasih. Kepada saudari Ainur Nisa. Yang menarik dia, persoalan ni timbul daripada kaum Hawa. Mustahil lah kan kalau kaum Adam nak tanya, sebab macam tak ada je kaum Adam nak tanya pasal benda ni. Okey, betul. Saya sebenarnya terdiri pada golongan yang benci kepada bila pergi makan, kita duduk sebelah meja tau. Tapi kita pun terhidu bau rokok. Dah lah rokok tu busuk kan. Lepas tu yang kedua, tahu tak bahana orang yang sedut asap rokok yang kedua? Dipanggil second smoker. Second smoker ni siapa? Kita lah. Anak bini, kawan-kawan yang tak merokok. Bahaya dan bahana dia,
lagi teruk untuk kita berbanding dia. Memanglah dia paru-paru bernanah ke mati ke apa tak kisahlah kan. Tu dia punya hal. Tapi yang membinasakan juga kita. Jadi berbalik kepada soalan tu, sebenarnya kita dah ada banyak dah. Macam dulu ingat tak ada satu iklan tu kan. Mak dia ni nurse, Indian nurse. Ingat kan? Indian nurse. Dia merawat dekat ward ni. Pegang sekejap, tuan moderator. Lagi tercontiang habis baju. Okey. Mak dia merawat pesakit di ward yang kena potong kaki. Bibir ni bernanah-nanah, menggelupas. Ish. Kan, kita tak sanggup nak tengok. Yang sampai terlantar, hati jadi kotor kan. Keluar darah-darah lendir hitam. Lepas tu mak dia uruskan semua pesakit ni. Semua sebabkan apa? Sebabkan merokok. Tiba-tiba bila balik rumah dah lah penat kerja kan. Maklumlah dalam cerita tu, mak dia bawa motor. Bila nurse bawa motor kan, penat kerja seharian. Nurse ni, mak saya nurse tau. Kerja dia bukan duduk dekat kaunter. Kerja dia serving patient. Katil ke katil, berjumpa doktor ke doktor, hantar medical script sini ke sana. Kerja dia sangat penat. Macam contoh mak saya pun dekat Dewan Bedah, berdiri. Sama doktor berdiri, dia pun berdiri. Penatnya kerja doktor ni, kerja jururawat ni, mereka bergerak, berjalan-jalan. Jadi berbalik pada iklan tu, bila dia sampai je rumah dah lah penat kerja seharian. Kan? Sampai-sampai je, nampak anak dia, mak nak keluar. So keluar, kat tangan tu pegang rokok masuk poket. Nampak tak berapa hibanya hati seorang ibu yang dia tahu dah benda ni bahaya. Tapi bila balik-balik tengok anak dia mula terjebak. Rasa patut tak patut. Kan? Iklan tu sebenarnya dah menunjukkan iklan kepada pencegahan dan usaha untuk kita basmi gejala rokok ni. Cuma sejauh mana mahasiswa, sejauh mana golongan muda seusia 8 tahun pun dekat Indonesia kita tengok ada baby tu umur 4 tahun dah mula merokok. Kan? Kesedaran ni sebenarnya bukan tugas kerajaan. Bukan tugas media untuk selalu ingatkan. Tapi tugas kita sebagai rakan-rakan. Kau nampak? Muga tak rokok lah kan? Kau nampak Jason? Tak boleh. Ni markah nanti nak bagi saya exam. Katalah Jason merokok. Saya cakap terus terang. Jason, busuklah rokok. Lepas tu kadang-kadang kalau member saya datang bilik kan, dia merokok. Contohlah kan. Kita terus ambil usaha kita sendiri. Tak kisahlah kau ni MVP ke, kau ni rakyat jelata biasa ke. Tapi kalau kau rasa kau benci tu, kau rasa kau nak selamat daripada rokok dan bahaya dia, tegur je lah. Apa dia boleh buat untuk kita? Kan? Takkan dia nak putus kawan pula. Dia salah ke kita salah? Jadi pentingnya kesedaran tu dan nasihat tu daripada kawan-kawan. Media dia cuma boleh cakap je. Ini akan jadi. Ini akan jadi. Tapi yang kena sedar tak sedar tu diri sendiri. Apa pun, itulah pada saya. Terima kasih. Mahasiswa harus ada critical thinking dalam negara supaya dapat membela negara. Ayat petikan daripada panel yang nombor 3 tadi. Persoalan saya di sini adalah isu social climber sekarang ini telah menjadi diperbuaikan dalam media sosial berkaitan dengan hak mahasiswa. Dia cuba mendapatkan status kemewahan, iaitu cara dia menonjolkan diri dengan menunjukkan iPhone baru, pakaian baru, minum kat Starbucks, apa semua yang cuba dipertonjolkan di dalam media sosial. Boleh tak berikan kepada kami semua satu nasihat ataupun bagaimana cara mengatasi social climber itu? Okey. Soalan tu memang soalan yang sangat critical thinking lah. Okey. Okey, as tadi saya cakap mahasiswa mesti ada critical thinking untuk memantapkan teknologi. So untuk dapatkan critical thinking itu, mahasiswa itu mesti menimba ilmu tentang sesuatu perkara yang mereka interest in. Like technology, you have to like engineering. Saya sedang study engineering sekarang.
So after I graduate, I have to work as an engineer. So through this, I can make the country, or I can do something which I have no idea what I'm going to do next. But yes, I have to do something where this country can come up, where I can contribute it in the next 5 or 6 years. Okay, iPhone. Ada apa soalan tadi? Ada setengah student ada iPhone, ada teknologi canggih, tapi show off, tapi ada yang tak ada kan. Soalan tu macam tu kan. Okay, it depends on you. I also don't have iPhone. I don't have iPad. I don't have anything. But handphone saya pun, after my STPM, I work for 8 months, and using that salary, I bought my handphone, I bought my laptop, and I paid my first URAN entrance in UNIMEP first year. So it depends on you whether you can, how you want to go and ask your parents, buy for me iPhone, buy for me this, buy for me that. You don't even know whether your parents can buy for you or not. You don't even know whether your parents have the money or not. But it's depend on you. If you want to have iPhone, buy it using your own money. Then you will know it. I think I have answered your question. Masa pun sudah macam biasalah, masa ni sentiasa mencemburui kita. Bangkit-bangkit tidur masa dah mencemburui kita sebab bangkit lambat. Alright, jadi saya akan menggulung. Okay, berbalik kepada aspirasi kita pada hari ini. Berkumpulnya kita ke dalam dewan ini, kita nak membicarakan apa kata Gen Y. Kita sudah melihat bahawa Gen Y, macam saya katakan tadi, adalah generasi terpenting yang akan memegang tampuk pemerintahan negara, yang akan memegang masa depan negara, yang mereka sendiri adalah masa depan negara. Okey, pada mulanya kita membicarakan tentang patriotism. Mengapa patriotism? Mengapa kita tidak membicarakan tentang perkara-perkara ini? Sebab patriotism ini satu benda yang besar, satu benda yang bersifat supra, satu benda yang bersifat macam umbrella di mana dia memayungi setiap elemen lain yang berada dalam negara. Okey, sama juga ada saudari mention pasal konsep jihad. Jihad ni bukan sekadar lari-lari meletup bom dekat musuh ke apa, dia lebih besar. Ada jihad ekonomi, jihad sosial, banyak. Sama juga dalam konteks patriotism. Okay, we can be patriotic. Kalau macam saya tengok bulat macam ni, takkanlah saya nak pergi berperang untuk negara. Pejabat saya tingkat 5 pun kalau naik dah 3 minit, semput. Jadi tidak bermakna kita tidak boleh patriotik. Kita harus mencari ruang-ruang yang ada dalam hidup kita untuk menyumbang. Macam saya consider diri saya patriotik dengan mengajar. Sebab tu saya nak jadi lecturer. Bagi saya memegang bahawa untuk menjadi seorang guru atau teacher ini seperti mana pandangan yang diutarakan oleh William Alter Watt. Dia kata a good teacher only show. Okay? A moderate teacher only tell. A good teacher only show. But a great teacher must be able to inspire. Bagi saya, kalau saya boleh menginspire satu atau dua orang macam untuk bertanya soalan, itu adalah kejayaan patriotik saya. Itu sebab itu kita berbicara tentang patriotik. Okay? Cuma kita lihat balik patriotik ini daripada latar fikir Gen Y. Okay? Setiap orang ada takrifan patriotik dia dan dia ada cara macam mana dia nak mencari ruang-ruang untuk dia menjadi seorang yang patriotik. Macam panel kita kata bawa bendera naik bukit, nyanyi negaraku di Thailand. Selalunya bila negaraku berkumandang dekat negara luar ni, kata macam kita menang Olimpik, satu benda yang sangat besar. Yang ni mereka pergi kat tempat lain dah menyanyi dah. Kita saja menyanyi, ada orang lain menyanyi tak? Orang negara ni pegangkan bendera. Tengok tu dia dah mencuri dah tu. Elemen-elemen patriotik dan dia dibawa sampai ke Thailand. Itu bagus, tahniah. Okey, 4 elemen lagi yang kita discuss. Nombor 1 adalah rukun negara. Pasal apa kita kena, kalau kita masuk sekolah rendah apa semua kan, buku-buku kita tu ada belakang tu rukun negara. Kadang-kadang dekat dinding sekolah ada rukun negara. Geraklah tengah malam tanya, mesti kita tahu rukun negara. Tetapi sejauh mana kita menghayati dan membawa diri kita dalam ruang hidup kita ini berdasarkan rukun negara itu. Sebab rukun negara ni dia satu prinsip. Dan selalu orang kata, please, you have to stand with your prinsip, not stand behind your prinsip. Bermakna kalau you hidup, you mesti berlandaskan prinsip-prinsip itu.
Okey, rukun negara juga merupakan pemangkin pembangunan negara sebab dia mengajak kita, bila sebut kita ini bukan sekadar Melayu, India, Cina, tapi semua yang berada di bawah payung negara Malaysia, yang kita kata negaraku Malaysia, untuk bersatu padu dan menuju kepada pembangunan negara bangsa yang hebat. Negara mana pun tanyalah, dia mesti nak jadi hebat. Macam YB Menteri kata tadi, kita ada 3 perspektif atau dia bagi 3 apa? Environment, politik, ekonomi, sosial. Kalau kita hebat dalam ketiga-tiga bidang ini, insya-Allah Malaysia akan jadi negara maju. Itu berdasarkan rukun negara. Rukun negara juga adalah pemangkin kepada perpaduan. Macam saya kata tadi, a house divided among itself cannot stand. Kalau Malaysia ini tidurnya sebantai, mimpinya lain-lain, masalah. Sebab kita tidak ada common goal. Okey? Walaupun kita masih mengekalkan identiti kaum. Identiti kaum itulah jati diri kita. Tanyalah, walaupun orang tu dia Gangnam Style sekalipun, duduk dekat KL tu dia tung Gangnam. Tapi dia mesti ada ciri-ciri jati diri dia. Macam hari ni kita switch. Contoh, kita memegang jati diri orang Cina ada berbaju apa? Samfu. Ya, kita ada baju kurung. Kita ada ni nak pergi menikah lepas Zuhur sekejap lagi. Okey, kita ada Rani Mukherjee kita. Okey, kita cuba menunjukkan jati diri kita. Okey? Sebab di mana-mana kita pergi pun jati diri itu adalah identiti yang kita kena bentuk. To certain extent jati diri itu juga merupakan pengukuhan perpaduan kita. Okey? Okey, itu hal perpaduan. Kita lompat balik kepada saudari Muga punya topik, iaitu sumbangan. Dia petik kata-kata Kennedy. John F. Kennedy sangat berpengaruh kata-kata ni. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Sebab itu kita kata kadang-kadang kita bangun pagi, kita harus berfikir untuk mencari ruang apa untuk kita menyumbang. Ini kalau kita balik ke rumah kita, ada parent kita mangkit pagi, mereka gerak. Celek mata, ada nasi lemak. Sapu sampah pun tak basuh baju jauh lah sekali kan. Lepas tu tidur balik, mangkit petang, ada cucuk kodok kan. Jadi kita tanya apa kita sumbang kat rumah kita. Tengok lampu pecah apa kita tak boleh ganti kan. Samalah juga dalam konteks negara. Okay? Sebagai student, setakatlah sebagai student, kapasiti you adalah mencari ilmu. Dengan mencari ilmu itu sendiri sebenarnya you menyumbang kepada negara. Berbalik kepada kata saudari Buga, macam contoh dia bagi Dr. Abdul Kalam, apa semua tu yang mencari ilmu di luar negara dan kemudian menyumbang kembali. Kebanyakannya engineer kat sini. Ada juga sahabat-sahabat daripada PIPIT. Engineer apa sumbangan you? Sumbangan you terbesar adalah mewujudkan teknologi untuk negara. Mewujudkan. Bukan ambil teknologi orang guna. Mewujudkan. Sampai taraf tu you kena letak you punya matlamat. Baru you sampai tahap untuk menyumbang. Macam dalam konteks Pakistan dengan India tadi, Dr. Abdul Kalam, Dr. Abdul Qadir Khan, dia membangunkan teknologi itu untuk kepentingan negara. Itu sumbangan dia. Itu patriotiknya dia orang. Saya tak rasa dia orang bawa senjata perang. Tak ada. Tapi dia menyumbang dalam konteks teknologi. Okey, last sekali, media sosial. Ini merupakan platform yang saya rasa tidak ada siapa yang rasa hidup dia selesa kalau internet tak ada. Kalau habis kuota ke, bateri habis ke, internet line down ke, mesti tak puas hati. Kalau katakan Messi kita line down 4 hari, mesti rusuhan punya. Sebab kita telah associate bahawa hidup kita ini mesti ada social media. Macam saya pun duduk, nak tangkap gambar, nak upload lah. Dia tengok menteri besar tak ada, tu boleh upload kot lah. Jadi sebab kita dah associate dengan benda tu. Tetapi kita kena ingat, setiap perkara yang kita associate dengan hidup kita ada baik, ada buruknya. Okay, ada polemiknya juga. Jadi di situlah yang tadi saudari Aida mengatakan kita kena ada konsep tabayun. Sama juga macam saudara Hakim kata, apa-apa you nak buat dalam internet, you kena ingat, adakah ini melanggar perlembagaan? You kata kat raja ke, you kata kat kaum lain ke. Tidak ada hak bagi you, bagi saudara-saudari sekalian untuk apa kita panggil menjatuhkan satu sama lain. Sebab itu kadang-kadang keyboard warrior ni masalah juga. Okay, sebab itu kita nak educate mahasiswa kita, graduan-graduan kita, pelajar kita. Macam UNIMED, kita claim kata kita juara perpaduan. Jadi kita tak maulah ada antara kita yang dok forward message anti perpaduan. Anti perpaduan ni selalunya bersifat perkauman lah. Okay? Jadi kita lihat, bila kita membincangkan 4 elemen ini, plus elemen patriotik itu sebenarnya dia menjadi satu, kita kata epitome. Bahasa Inggeris dia epitome, satu benda pengukuhan untuk kita membentuk apa yang dikatakan Malaysia yang maju, yang bermaruah dan yang berdaulat. Saya rasa cukup untuk rangkuman kita. Masa pun dia dah masuk makan tengah hari dah tu. Jadi sebelum saya tutup, saya mengucapkan ribuan terima kasih pertama kali kepada Universiti Malaysia Perlis,
kerana menjadi penganjur. Tidak lupa rakam penganjur kita yang sentiasa dekat di hati kita, Jabatan Penerangan Perlis dan Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara-saudari sekalian yang hadir pada hari ini dan membuktikan bahawa saudari-saudari sekalian peka terhadap apa isu-isu yang berkaitan dengan generasi Y ini. Dan juga untuk menunjuk solidariti kita sebagai Unimapian. Ada Unimapian? Unimap. 3 kali lawangan Unimap. Unimap. Tak kuat. Sekali lagi Unimap. 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 Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis.